Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua pada hari ini dalam satu forum ilmiah bagi membincangkan berkenaan salah satu topik yang sangat hangat diperkatakan, terutamanya bagi mereka yang masih mencari peneman hidup. Sebelum itu, ingin saya mengalukan kehadiran tuan-puan serta rakan-rakan sekalian kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama mendengar forum kami pada hari ini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak lagi bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum ilmiah kita pada hari ini. Tajuk forum kita pada hari ini, mencari jodoh, apa rumitnya? Sebelum kita menyelusuri dan memaknai tajuk forum kita pada hari ini dengan lebih mendalam, molek kiranya saya memperkenalkan terlebih dahulu ahli-ahli panel kita yang dijemput khas pada hari ini, khas untuk anda semua. Baiklah, saya memperkenalkan panel pertama kita pada hari ini, iaitu di sebelah kanan saya, saudara Armadan binti Muhammad Ali, dan satu-satunya panel lelaki pada hari ini yang diterbangkan khas jauh dari negeri di bawah bayu. Selamat datang, saya ucapkan. Seterusnya, dipersilakan pula saudari yang berada di sebelah beliau, iaitu saudari yang cantik, manis, berbaju kurung, berasal daripada negeri Darul Makmur, iaitu saudari Mastura Begum binti Tahir. Selamat datang, kami ucapkan. Selesai sudah memperkenalkan panel di sebelah kanan saya, mari kita beralih di sebelah kiri saya. Di sebelah kiri saya terdapat seorang gadis yang sangat lemah lembut tutur bicaranya dan petah berkata, iaitu saudari Edina binti Zulkifli yang berasal dari Seremban Negeri Sembilan. Selamat datang, saya ucapkan. Selamat datang kami ucapkan kepada para panel sekalian. Baiklah, sidang hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, berbalik kepada topik utama yang menjadi pokok perbincangan kita pada hari ini, iaitu mencari jodoh, apa rumitnya. Setiap individu pastinya mempunyai fahaman dan pandangan yang berbeza. Maka, jika soal cinta kita perbahaskan, nescaya sampai bila-bila pun ia tak akan pernah habis kerana ianya terlalu luas dan subjektif. Jodoh itu rahsia Allah. Rasa cinta itu juga fitrah bagi setiap hambanya. Tetapi, kenapa susah sangat untuk kita bertemu jodoh? Kenapa semua ini berlaku? Maka, pada hari ini, segala kekeliruan dan masalah mengenai jodoh yang bermain di fikiran anda semua akan kami kupaskan satu persatu. Jadi, sebagai pembuka forum kita pada hari ini, ingin saya bertanyakan soalan ini kepada panel pertama kita, iaitu saudara Armadan. Baiklah saudara, mungkin saudara boleh terangkan sedikit mengenai definisi jodoh itu pada pendapat saudara. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengurus majlis kita. Okey, definisi jodoh. Bagi pendapat saya sendiri, saya berpendapat bahawa jodoh ini adalah sebagian daripada takdir. Takdir yakni yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia sejak mereka di alam rahim lagi. Sama halnya seperti rezeki dan maut. Jodoh kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tidak seharusnya perlu menunggu jodoh. Kita kena mencarinya juga. Terima kasih saudara. Wah, sebuah pendefinisian dan cerita yang cukup ringkas tetapi menarik daripada saudara Armadan kita ya. Ternyata panel pertama kita juga pada hari ini bijak berkata-kata. Dan tidak adil rasanya sekiranya kita hanya mendengar daripada satu pihak sahaja. Apa kata kita beralih kepada panel kita yang ketiga, iaitu di sebelah kiri saya, iaitu saudari Edina, dan mendengar pula pandangan beliau mengenai topik ini. Maka dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah menjalankan sesi forum kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada para penonton yang hadir pada malam ini untuk menyaksikan forum kami yang bertajuk Rumit ataupun Tidak Jodoh ini.
Okey, sekarang ni kita cakap pasal definisi jodoh. Jodoh ni merupakan satu anugerah Allah yang amat bermakna dalam proses untuk menetapkan kehidupan manusia. Jodoh itu juga akan bertambah bermakna jika ianya terjalin dengan ikatan yang berlandaskan syariat Islam dan melalui pasangan yang beriman. Semua orang pasti akan berharap untuk dijodohkan bersama pasangan yang terdiri daripada mereka yang berlatar belakangkan agama. Paling kurang pasangan tersebut mestilah orang yang boleh membimbing mereka ke arah kebaikan. Bahkan jika kita bertanya kepada orang yang jahat sekalipun, mereka juga pasti akan berharap untuk mendapatkan satu pasangan yang baik untuk diri mereka sendiri. Kita kena ingat bahawa Allah tidak akan mengubah kehidupan seseorang manusia itu jika kita tidak akan mengubah kehidupan kita sendiri. Maksudnya, jika kita sendiri tidak berusaha mengubahnya, begitu juga halnya dalam perkara yang berkaitan dengan jodoh. Terima kasih kepada saudari Idina. Wah, seronok betul pakar-pakar cikgu kita di hadapan saya ini apabila menerangkan tentang definisi jodoh. Walaupun jodoh itu sendiri rahsia Allah, kita sebagai hamba-Nya juga perlu berusaha mencari, tetapi pastikan ianya pada jalan yang diredai olehnya. Baiklah, seterusnya mungkin sedikit penjelasan daripada panel kita yang kedua pada hari ini tentang kenapa terlalu rumit untuk kita mencari jodoh. Adakah ini disebabkan oleh diri kita sendiri ataupun pasangan kita itu maupun persekitaran kita? Mohon penjelasan daripada panel kedua kita. Dipersilakan. Assalamualaikum dan terima kasih kepada panel kita pada hari ini. Syukur Alhamdulillah dapat kita bersama pada hari ini dalam forum ilmiah yang bertajuk Mencari Jodoh, Apa Rumitnya? Okey, baiklah. Kita sering mendengar luahan seseorang yang sering sahaja mengadu akibat diajukan soalan-soalan berkaitan dengan jodoh. Mereka sering berasa runsing setiap kali diajukan tentang mengapa belum bertemu jodoh, mengapa terlalu sukar dalam mencari jodoh dan bermacam-macam lagi soalan tentang jodoh. Soalan-soalan yang timbul ini mendatangkan kerunsingan kepada mereka. Pelbagai cara telah dilakukan tetapi mereka masih belum bertemu dengan jodoh yang sesuai. Namun, tahukah para hadirin dan para hadirat sekalian, sebenarnya kelewatan itu adalah berpunca daripada beberapa faktor yang juga sebab yang datang daripada individu itu sendiri. Oleh itu, untuk mereka yang di luar sana yang merasakan diri mereka terlalu sukar dalam mencari pasangan hidup, cubalah untuk selami diri sendiri. Adakah diri kita penyebabnya? Dan mencari jalan keluar agar kita juga menjadi seperti insan lain yang mampu bertemu dengan calon pilihan kita sendiri. Berikut adalah perkongsian daripada saya sebab atau punca kepada anda yang lewat bertemu jodoh. Sekiranya punca itu sudah mampu dielakkan, teruskan berdoa kepada Allah agar setiap usaha yang dilakukan itu berhasil, insya-Allah. Kenapa terlalu rumit mencari jodoh? Baiklah, terdapat beberapa sebabnya. Antaranya ialah yang pertama, tidak pandai bergaul. Kurang pergaulan adalah sebab utama kenapa seseorang itu sukar untuk bertemu jodoh. Apakah puncanya? Kerana apabila seseorang itu tidak bergaul dengan orang lain, mereka tidak akan berkembang termasuk dalam urusan berkaitan dengan cinta. Mereka akan berada dalam kelompok mereka sahaja dan mereka tidak mempunyai pelbagai pilihan dengan calon pasangannya. Namun sekiranya jika kita hendak bergaul, seharusnya kita hendaklah menuruti syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam. Janganlah kita sesekali melanggar garis panduan yang telah ditetapkan. Baiklah, punca kedua adalah kerana terlalu memilih. Ada segelintir wanita maupun lelaki terlalu memilih dalam mencari calon pasangan yang terlalu sempurna untuk dijadikan calon suami ataupun isteri mereka. Mereka telah menetapkan ciri-ciri yang diidamkan sahaja dalam pemilihan calon pasangan.
Jika mereka bernasib baik, sudah tentu mereka akan berjumpa dengan pasangan hidupnya. Namun di sebaliknya, jika mereka tidak berjumpa dengan pasangan hidup, sampai ketua mereka akan membujang dan tidak akan bertemu dengan pilihannya, kerana ciri-ciri yang diidamkan adalah terlalu tinggi dan tidak menepati syaratnya. Baiklah, akhir sekali, mengapa sangat sukar dalam mencari jodoh? Adalah disebabkan kerana sukar melafazkan rasa cinta. Apabila sudah mula menyukai seseorang, saat untuk melafazkan perasaan itu adalah sangat paling yang sukar. Ada sesetengah manusia yang mampu menyampaikannya perasaan itu kepada insan yang terpilih. Namun tidak semua yang mampu untuk meluahkan, malah mendatangkan masalah pada mereka yang sukar untuk membuat sedemikian. Kerana mereka merasakan perkara itu terlalu rumit sehinggakan mereka sanggup berdiam diri dan membiarkan sahaja perasaan itu berlalu pergi tanpa mengungkapkan kepada pasangan mereka. Terima kasih diucapkan kepada panel kita yang kedua, Saudari Mastura, atas penjelasan beliau sebentar tadi. Sangat padat, sangat panjang dan sangat jitu. Dengan begitu teliti, Saudari Mastura sebenarnya telah membawa sidang hadirin sekalian menyusuri tajuk perbincangan kita pada hari ini. Moga-moga bermanfaat buat anda semua yang menyaksikan forum ini yang sudah pasti amat tertarik untuk mencari jodoh dan bercinta, bukan? Saya pasti, terlalu pasti. Baiklah, kita berbalik kepada panel di sebelah kanan saya, iaitu panel pertama. Nampaknya perkongsian kita semakin rancak ya, saudara-saudari. Okey, kepada saudara panel pertama kita, apakah kesan apabila seseorang individu itu susah sangat nak dapat jodoh? Adakah ianya sesuatu yang baik atau juga ianya memberikan kemudaratan kepada diri mereka itu sendiri? Maka dipersilakan panel kita yang pertama untuk menjawab persoalan ini. Dipersilakan. Terima kasih pengurusi majlis kita. Okey. Kesan jika seseorang tidak susah untuk bertemu jodoh. Bagi pendapat saya, kesan dia ada yang baik dia dan ada yang buruk dia. Kita pergi kepada kesan yang baik dia. Kesan yang baik dia, jika mereka susah untuk bertemu jodoh, kesan yang baik dia adalah untuk keluarga mereka, terutama ibu bapa mereka. Seseorang yang amat suka untuk bertemu jodoh, dia lebih banyak masa untuk ibu bapa dia dan lebih banyak masa untuk berbakti kepada mereka. Itu bagi pendapat saya kesan baik dia. Okey, kesan buruk dia pula ada terhadap diri mereka sendiri. Kenapa saya berkata buruk kepada diri mereka sendiri? Kerana jika mereka suka untuk bertemu jodoh, mereka akan merasa tekanan dan stres. Kenapa saya berkata mereka tertekan dan stres? Sebab kerana bila mereka susah untuk bertemu jodoh dan bertemu dengan kawan-kawan mereka akan mengkeji dan menghina mereka yang tidak bertemu jodoh ini dan mengatakan bahawa hal-hal yang tidak baguslah yang sering kita dengar. Okey. Jikalau mereka mendengar perkataan seperti itu, mereka akan merasa stres dan tertekan. Itu adalah kesan buruk dia kepada mereka yang suka untuk bertemu jodoh. Itu bagi pendapat saya lah. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Armadan atas ucahan dan juga pendapat yang sangat hebat itu tadi. Baiklah, kita sudah mendengar pandangan dari seorang jejaka. Maka, apa kata kita beralih kepada pandangan dan pendapat seorang gadis pula? Maka dipersilakan saudari Mastura, apakah pendapat saudari mengenai perkara ini? Adakah ianya membawa kepada kebaikan ataupun sebaliknya? Dipersilakan. Okey, baiklah, kesan daripada suka bertemu jodoh adalah lelaki dan wanita akan ramai hidup membujang. Populasi bujang pada masa akan datang akan semakin meningkat. Kadar kelahiran dalam negara kita akan menurun. Hal ini adalah disebabkan oleh pilihan wanita dan lelaki itu untuk hidup bujang kerana suka dalam mencari jodoh. Okey, yang seterusnya, mereka lebih suka hidup mereka lebih selesa hidup bersendirian kerana setelah mereka mencari pasangan hidup mereka, agak sukar untuk mereka mendapatkannya. Jadi mereka membuat keputusan untuk mereka hidup bersendirian tanpa ada pasangan hidup. Okey, baiklah. Yang terakhir bagi pendapat saya, mereka akan berputus asa dalam pencarian jodoh. Jika usia kita telah mencapai dalam 30-an, kita akan lebih fokus kepada kerjaya kita. Kita akan melupakan
kita akan melupakan cara atau bagaimana untuk kita dapatkan pasangan hidup pada waktu itu. Kerana waktu-waktu itu adalah waktu-waktu gentil bagi kita untuk membina kerjaya. Jadi di sini dapat disimpulkan kesan terlalu sukar mencari jodoh akan memberi impak yang negatif kepada wanita dan lelaki bujang. Sekian daripada saya. Wah, penjelasan yang sangat jitu dan padat daripada saudari Mastura kita pada hari ini. Baiklah hadirin sekalian, hasil pendapat para panel kita sebentar tadi dapat membuka mata dan fikiran kita bahawa jika kita rumit untuk mendapatkan jodoh, ianya bukanlah hanya akan memberikan kesan yang buruk sahaja. Kesan yang baik juga tetap ada. Tetapi, anda yakin tidak mahu bertemu jodoh anda dan disatukan dengan mereka? Maka, tepuk dada, tanya iman. Seterusnya, mungkin panel kita yang ketiga iaitu saudari Edina ingin memberikan pandangan dan juga berkongsi kepada saya dan juga para penonton sekalian tentang apakah kesan yang pernah diterima dan apakah langkah yang boleh diambil untuk menangani masalah ini. Dipersilakan saudari. Okay, sekarang ni kita cerita tentang kenapa rumitnya jodoh. Okay, proses mencari jodoh ni kan telah melalui beberapa fasa dalam sejarah ketamadunan Melayu. Pada zaman dahulu, jodoh ni dipilih oleh ibu bapa berasaskan kepada prinsip pilihan mereka adalah yang terbaik buat anak-anak mereka. Bagi pihak anak, pilihan tersebut diterima dengan sukarela atas dasar kepatuhan kepada ibu bapa yang masih menebal. Kebelakangan ini, fenomena berkaitan hal tersebut telah banyak sangat berubah. Didapati sekarang ni, pada zaman sekarang, semakin ramai yang memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka dalam memilih pasangan hidup masing-masing. Hal ini berasaskan pendapat bahawa kebahagiaan anak mereka terletak kepada kehidupan anak mereka sendiri. Maksudnya di mana mereka akan hidup bersama pasangan hidup mereka itu sendiri sampai hujung hayat mereka. Dalam hal itu, berdasarkan pemerhatian saya melalui sesi kaunseling bersama klien saya, mendapati ada dalam kalangan mereka yang telah mengalami masalah kesukaran dalam mencari jodoh ini kerana faktor utamanya ialah seret memilih pasangan hidup yang mana mereka pernah dan sering dikecewakan. Sebanyak 20% wanita yang dikaji oleh para penyelidik daripada Universiti Kebangsaan Malaysia menyatakan bahawa hasrat untuk berkahwin tidak timbul akibat pengalaman yang lalu, yang mana pengalaman akibat daripada putus cinta yang pernah mereka alami. Pengalaman lepas yang menyedihkan ini menyebabkan golongan berkenaan berasa serik untuk menjalinkan hubungan dengan lelaki dan mendirikan rumah tangga bersama mereka. Okey, hasil kajian turut mendapati bahawa mereka trauma terhadap kisah perkahwinan rakan dan perkara yang pernah berlaku kepada ahli keluarga mereka sendiri, dan campur tangan keluarga turut mempengaruhi keputusan individu ini untuk mendirikan rumah tangga. Dalam pada itu, kegagalan dalam percintaan juga mudah membentuk sikap putus asa dalam kalangan wanita dan lelaki untuk membina kehidupan baru. Bahkan, hal ini menyebabkan golongan ini hilang minat dalam mendirikan rumah tangga dan wanita akan mengambil inisiatif untuk melewatkan perkahwinan mereka bersama pasangan yang mereka pilih. Sebab apa? Sebab mereka takut. Okey, berkaitan dengan kesan untuk mereka yang suka mencari jodoh ini, yang berdasarkan apa yang saya teliti ialah kesan terhadap mereka yang dah pusat ni, mereka akan dipandang serong oleh keluarga dan saudara mara mereka, sekaligus mengganggu emosi mereka dalam menjalani kehidupan seharian. Hal ini menyebabkan mereka terpaksa berhadapan dengan pelbagai kerana manusia yang hidup pada zaman ini
yang mana mereka tidak ada common sense dan tidak mementingkan tentang hati dan perasaan seorang manusia, yang mana manusia kini yang mengharapkan kesempurnaan dalam diri individu. Pada pendapat saya lah kan, langkah bagi mengatasinya ialah apabila seseorang pemuda ataupun lelaki telah menemui calon yang dilihat bersesuaian dengan cita rasanya, maka beliau hendaklah mengembalikan pertimbangan perkara tersebut kepada Tuhan sekalian alam, iaitu Allah SWT, dengan menurut Islam dengan melaksanakan solat sunat istikharah, kerana hanya dialah yang akan mengetahui segala kebaikan dan keburukan yang tersedia di dalam diri seseorang individu berkenaan. Dan akan juga munculnya satu macam gerak hati yang dapat dibuktikan bahawa individu berkenaan adalah merupakan jodoh yang terbaik ataupun tidak. Hal ini kerana ada kalanya sesuatu perkara itu dinilai dan dirasakan baik pada pandangan manusia, sedangkan ia mengundang 1001 masalah pada masa akan datang. Begitu juga sebaliknya, jika sesuatu perkara itu bermasalah dan dinilai buruk oleh manusia, tetapi sedangkan kebaikan tersebut tidak terhitung pada Allah SWT pada zahirnya kepada individu berkenaan, maka kita akan mencintai Allah dengan sepenuh hati kita, dan Allah akan mencintai kita kembali dan menghadirkan orang-orang yang mencintai kita juga, kerananya termasuk orang yang akan menjadi sebahagian daripada hidup kita. Okey, perkahwinan ni kan merupakan satu ikatan yang menyatukan serta menghalalkan hubungan antara lelaki dan seorang wanita yang diharap agar berkekalan sepanjang hayat mereka. Bahkan setiap pasangan itu akan mengharapkan pasangan mereka berkekalan dan berterusan sehingga ke alam syurga dan di akhirat kelak. Jadi langkah yang seterusnya ialah hal ini akan memerlukan kajian yang teliti bermula soal proses mencari insan tersebut sehinggalah mengambil keputusan untuk mendirikan rumah tangga bersama pasangan yang dipilih. Justru bertanyakan tentang latar belakang calon dan mengetahui sifat-sifat sama ada baik atau buruknya adalah amat dituntut, yang mana mereka perlu mengenali pasangan mereka dengan lebih dekat dengan cara sering memerhatikan tingkah laku mereka agar perhubungan yang dibina untuk jangka masa akan datang tidak akan disesali. Contohnya lah kan, saya kaitkan dengan peristiwa curang ni lah. Apabila sebelum perkahwinan jelas di mata pasangan tersebut bahawa lelaki berkenaan telah melakukan perbuatan yang curang, maka benarlah bahawa lelaki berkenaan tidak sesuai untuk dijadikan pasangan hidup dan untuk dijadikan sebagai seorang suami. Justru pendapat saya, kita perlulah teliti dengan lebih mendalam tentang perbuatan sebelum kita mendirikan rumah tangga untuk masa depan kita yang lebih terjamin. Wah, sungguh menarik ya pendapat dan pandangan serta langkah yang diberikan oleh panel kita yang ketiga. Baiklah, ini mungkin hanya isi hati dari panel kita yang ketiga. Bagaimana pula dengan panel pertama dan panel kedua kita pada hari ini? Apakah kemungkinan langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah ini? Maka dipersilakan panel kita yang pertama. Okey, bagi pendapat saya, langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang kesukaran untuk bertemu jodoh, pendapat saya cuma satu saja. Kita kena berusaha untuk mencari jodoh kita. Dan saya ada satu langkah-langkah yang sangat senang untuk kita perolehi untuk kita mencari jodoh. Okey, langkah-langkah yang ada bagi pendapat saya adalah mengiklankan diri di laman sosial dan di laman-laman berkaitan dengan jodoh. Kenapa saya berkata sedemikian? Melalui langkah-langkah sedemikian, orang yang suka untuk bertemu jodoh akan lebih mudah bertemu jodoh melalui laman sosial, kerana kita zaman IT dan zaman memerlukan semua maklumat di ujung jari. So, langkah yang dapat saya berikan adalah dengan mengiklankan diri di laman sosial. Sekian, terima kasih. Penjelasan dan perkongsian ilmu yang sangat bernas oleh kedua-dua panel kita pada hari ini.
Pelbagai langkah yang telah diterangkan yang pastinya sedikit sebanyak pasti ada yang sama dengan diri anda semua. Andai anda sudah dan pernah membuat sebahagian daripada langkah-langkah tersebut tetapi masih lagi sukar dan tidak mendapat lagi jodoh, bersabarlah kerana perancangan Allah dan ketetapan Allah itu yang terbaik. Kita sebagai hamba-Nya hanya mampu merancang dan mencadang, tetapi sebaik-baik perancang adalah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sidang hadirin sekalian, tak terasa begitu pantas masa berlalu. Pejam celik, kita sudah sampai ke penghujung waktu. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita semua. Baiklah, sebelum kami mengundurkan diri, terimalah serangkap pantun nan indah daripada saya. Orang putih, orang Pakistan, terima kasih, syukran jazilan. Salam hormat, sehingga kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.